Tuan Terap, lepas tu Sungai Petani, lepas tu Menteri jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Tua memberi peluang kepada saya untuk membahaskan satu akta yang akan menggantikan Akta Perkhidmatan Pos 1991. Ada beberapa soalan yang saya ingin bangkitkan tentang satu industri perkhidmatan pos yang cukup dekat di hati rakyat dan membabitkan bagi saya satu industri yang lebih menawarkan satu bentuk tanggungjawab sosial sebenarnya kepada rakyat, terutamanya di peringkat pedalaman. Kita meneliti dan juga kita mengikuti perkembangan pos ini daripada jabatan pos sampailah kepada penubuhan ataupun kewujudan pos Malaysia, sampailah kepada kerugian ratusan juta yang disebutkan dalam Dewan Parlimen ini sesi lepas, dan juga sampai kepada negara kehilangan pegangan yang sangat strategik dengan penjualan khazanah kepada DRB Highcom, yang bagi saya ini suatu isu yang cukup besar dan perlu diberi perhatian. Saya ingin bangkitkan apa sebenarnya yang terjadi kepada golden share, saham emas yang dimiliki oleh kerajaan dalam perkhidmatan pos, terutamanya dalam pos Malaysia. Selepas daripada kewujudan ataupun akta ini yang akan diluluskan oleh Dewan pada petang ini, saya ingin bertanya, adakah dalam konteks pos Malaysia ini kita sudah kehilangan satu pegangan yang strategik dengan 21% sudah dimiliki oleh DRB Highcom? Dan apa yang terjadi, yang bakal terjadi kepada tanah-tanah yang sebelum ini, hartanah yang nilainya bagi saya besar nilainya, yang berada di tengah-tengah bandar yang sebelum ini diluluskan oleh kerajaan melalui akta-akta yang kita wujud sebelum ini. Adakah dia akan menjadi milik kepada korporat, milik kepada pihak swasta, ataupun dikembalikan semula kepada rakyat? Kalau kita hilang tanah-tanah yang strategik yang bernilai tinggi ini, bagaimana mungkin dia akan kembali semula kepada kerajaan? Kecuali membelinya mungkin pada masa-masa yang akan datang dengan harga yang lebih mahal, yang bukan lagi seperti yang baru saja yang berlaku transaksi pada bulan April, tak silap saya 2011 yang lepas, apabila khazanah sudah pun memberikan laluan kepada golongan swasta untuk menguasai pos Malaysia. Soalan yang kedua, Tan Sri Speaker, yang saya nak bangkitkan ialah yang berkaitan dengan adakah akta ini dengan penubuhan Suruhanjaya yang kita nak bincang selepas pada ini, yang disebut oleh Indra Mahkota, yang membabitkan juga implikasi kewangan. Bila tubuh Suruhanjaya ada pegawai-pegawai, ada kewangan yang perlu diperuntukkan dalam bajet-bajet perbekalan kita selepas daripada ini. Adakah ini salah satu daripada apa yang disebut sebagai liberalisasi yang berlaku di dalam perkhidmatan pos itu sendiri? Yang selepas daripada ini, yang kalau kita lihat akta yang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan mengenai perlesenan dan pengawal siliaan industri perkhidmatan pos ini, adakah maksudnya selepas daripada ini syarikat pos Malaysia ini akan bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain yang akan dikeluarkan lesen baru pula, yang sudah tentulah bagi saya dia akan membabitkan persoalan persaingan, yang akan membabitkan mungkin persoalan kadar cukai, kadar stem, kadar fee yang baru yang akan membebankan rakyat selepas daripada ini. Jadi saya mohon daripada pihak menteri untuk memberikan penjelasan persoalan ini. Liberalisasi yang akan berlaku dalam perkhidmatan pos ini yang akhirnya akan membabitkan dan juga memberi kesan kepada rakyat kebanyakan. Jadi itu yang kedua yang saya nak bangkitkan berkaitan dengan adakah pihak kementerian sudah pun mempunyai bayangan-bayangan syarikat-syarikat baru yang akan diberikan lesen-lesen yang berkaitan dengan perkhidmatan pos tadi, yang bukan saja melibatkan syarikat-syarikat yang ada dalam negara kita, bahkan dengan tujuan yang disebut tadi, dengan huraian yang disebut dalam C, kata silap saya tadi, C, ruangan C tadi, dalam huraian pertama
menggalakkan objektif dasar kebangsaan industri ini, menjadikan Malaysia sebagai pusat dan tumpuan utama dunia bagi perkhidmatan pos. Adakah ini juga bermaksud akan memberi ruang kepada syarikat-syarikat luar negara menguasai kepentingan strategik ini? Yang sudah tentulah yang dibahaskan oleh sahabat-sahabat daripada pembangkang baik, daripada kerajaan baik, yang melibatkan soal keselamatan negara kita. Itu yang seterusnya saya ingin membangkitkan juga dalam industri yang semakin bersaing ini, tentang ada satu yang disebut dalam akta ini, bagaimana dia akan melibatkan tentang pos elektronik. Sekarang kita pakai email percuma. Adakah selepas ini akan berlaku email-email seperti yang pernah didedahkan oleh kementerian sebelum ini, kewujudan My Email, yang pernah disebut oleh Pos Malaysia? Keuntungan mereka, perolehan mereka lebih kurang 20 juta datang daripada penghantaran dalam bentuk fizikal baik, dalam bentuk surat baik, yang melibatkan kerajaan, yang akhirnya ditubuhkan, diberikan kepada satu syarikat 3Cube, kalau tak silap saya, yang nilainya puluhan juta. Kan? Adakah email-email ini juga akan dikawal selia oleh Suruhanjaya ini, dan akhirnya kita kena bayaran setiap kali kita hantar email, maka akan dikawal oleh Suruhanjaya, kena bayar 5 duit ke sekupang ke, kan? Jadi ini satu benda yang dan dalam industri yang bersaing ini saya lihat sudah tentulah mungkin stem sudah tidak lagi menjadi keutamaan, utama stem yang melibatkan surat, melibatkan postcard dan sebagainya, dan mungkin bentuk baru yang akan keluar selepas ini. Adakah itu juga memberi kuasa kepada Suruhanjaya untuk mengawal perkhidmatan pos ini, dan akhirnya juga bebannya kepada rakyat? Seterusnya, saya ingin membangkitkan tentang pekerja-pekerja yang berada dalam industri ini. Saya prihatin dan apa yang disebut oleh Kuala Kedah, oleh kawan-kawan kita daripada Padang Besar, yang apabila syarikat swasta menguasai, mereka akan memaksimumkan profit, memaksimumkan untung, pada masa yang sama meminimumkan kos. Yang sudah tentulah industri ini boleh dibuka bila-bila masa kepada pekerja-pekerja asing, yang sekarang pun apabila pekerja-pekerja ini dipindahkan daripada jabatan pos kepada Pos Malaysia, yang dikoperatkan, yang diswastakan, akhirnya apabila mereka pencen, mereka ada yang dapat 150, 300 pencen, 450, di bawah paras kemiskinan yang ditetapkan oleh negara kita, oleh kerajaan kita. Jadi ini perlu dilihat juga. Saya lihat minta penjelasan sikit, Tan Sri. Isu gaji pekerja pos ni, saya ada tanya soalan dalam parlimen dalam sesi mesyuarat yang lalu, yang sebelum inilah, tentang kadar perbandingan antara gaji postman yang paling rendah di dalam perkhidmatan pos dengan gaji pihak pengurusan yang paling atas berbanding dengan kaki tangan kerajaan, pekerja am rendah dengan ketua setiausaha kementerian. Jadi perbandingan itu jauh. Yang CEO dalam syarikat pos ni jauh lebih tinggi daripada KSU kementerian. Tetapi kaki tangan pos ni jauh rendah gajinya berbanding dengan pegawai pekerja am rendah. Jadi adakah Padan Terap merasa ini beban yang ditanggung oleh pekerja-pekerja bawahan di pihak Pos Malaysia? Bagi penjelasan. Saya sebut tadi, apabila dipindahkan, dijadikan jabatan dulu yang kuasai penuh oleh kerajaan, dan berpindah kepada Pos Malaysia yang masih lagi dikuasai oleh kerajaan, oleh Golden Share, kemudian yang akhirnya menjadi dikuasai oleh pihak swasta. Sudah tentulah masalah isu gaji, isu allowance yang timbul ini. Apa jadi selepas daripada ini? Adakah wujud lagi skim pencen ini? Adapun yang dah dipotong separuh, apa yang berlaku sebenarnya? Jadi saya mohon penjelasan dan daripada pihak kementerian. Begitu juga apabila membicarakan, ramai sahabat-sahabat daripada luaran, ramai daripada LIPI sebut tadi tentang industri ini apabila berada di pedalaman, untungnya mungkin tidak seberapa. Kawan-kawan kita bangkitkan tentang persoalan tanggungjawab sosial. Kalau duduk mungkin memang tak untung pun, kadang-kadang
tak banyak transaksi yang berlaku apabila berlaku di pedalaman ini, kan? Adakah pihak kerajaan melalui Suruhanjaya yang ditubuhkan ini mempunyai kuasa sebagai misalnya untuk memberikan subsidi? Ada subsidi, kita boleh bagi subsidi dalam perkhidmatan yang lain. Adakah boleh juga berlaku subsidi kepada pos-pos ini yang berada di pedalaman yang tidak mencatatkan keuntungan? Adakah boleh berlaku demikian dengan penubuhan Suruhanjaya ini? Jadi itu isu yang seterusnya. Dan saya juga nak bangkitkan tentang bila kita, saya masih lagi berurusan dengan pos Malaysia, masih lagi di mini baik, di pejabat pos baik, di pejabat pos Kuala Negang, kan? Kita tengok beratur panjang, kan? Beratur panjang. Dengan stafnya, kaki tangannya yang sedikit 3 orang ataupun 2 orang, tak silap saya. Adakah kita lihat nanti kesusahan ini ditanggung oleh rakyat bawahan? Adakah Suruhanjaya boleh memberikan nasihat melalui apa kita panggil public inquiry sebagai misalnya, memberikan ruang kepada rakyat untuk memberikan pandangan-pandangan, cadangan balas dan sebagainya, dan akhirnya meningkatkan keberkesanan tanggungjawab sosial yang kita sebut, yang utamanya di peringkat luar bandar tadi. Jadi dan perkara-perkara lain sudah dibangkitkan oleh saudara-saudara saya tentang surat-surat yang tak sampai dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan dengan adanya Suruhanjaya ini akan meningkatkan lagi sistem penyampaian ataupun boleh meningkatkan lagi perkhidmatan dalam perkhidmatan pos. Tapi yang pentingnya ialah bila kita sudah kehilangan, kerajaan sudah kehilangan pegangan yang strategik di dalam pos Malaysia itu sendiri, dan apa yang dinamakan tadi liberalisasi yang berlaku dalam perkhidmatan ini. Terima kasih Tan Sri, Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Sungai Petani, lepas tu Menteri jawab.